Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran bahasa Arab kita mengenai kemahiran mengenal alif lam. Kemahiran mengenal alif lam. Okey. Ini bukan berkaitan dengan bahasa Arab saja, ini juga berkaitan dengan pengajian Al-Quran. Kalau murid-murid tidak mengenal betul-betul alif lam ini, kemungkinan besar masa mengaji Al-Quran akan tersalah baca, akan berlaku kesalahan dalam bacaan Al-Quran nanti. Okey. Alif lam. Okay. Alif lam ada dua jenis. Ustaz buat ringkas-ringkas nota dia. Alif lam ada dua jenis, iaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang pertama alif lam qamariyah, alif lam qamariyah, dan yang kedua alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Okey, ada dua jenis. Apa maksud alif lam qamariyah? Apa maksud alif lam syamsiyah? Alif lam qamariyah iaitu alif lam yang bila kita baca dibunyikan huruf lam yang mati. Bila kita baca perkataan tersebut, huruf lam mati tu ada bunyi. Maksudnya, contohnya al-qamariyah. Al-qamariyah. Tu bunyi lam mati lah tu. L tu. Bunyi L kan. Lidah kita terlekat dekat langit atas tu. Itu bunyi lam mati maksudnya. Maksudnya perkataan tersebut adalah alif lam qamariyah. Al-qamariyah. Contoh tu. Benarnya alif lam qamariyah. Contohnya perkataan al-qamariyah tu sendiri ya. Al-qamariyah. Bunyi lam mati tu. Jelas sangat bunyi lam. Lam mati dia ada, dan lam mati tu ada bunyi. Manakala huruf alif lam syamsiyah, iaitu alif lam yang lam mati dia ada, tapi segi bacaan tidak ada bunyi. Lam mati kita nampak lam tu, ada lam matinya, tapi bila kita baca tidak ada bunyi, bunyinya hilang. Bagi bacaan bunyi dia hilang. Segi tulisan masih ada, lam tu masih ada. Okey. Contohnya perkataan asy-syamsiyah, alif lam tambah syamsiyah dibaca asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah. Lam dia ada tapi tak ada bunyi. Terus melompat kepada huruf selepas lam. Dia masuk a tu terus masuk dalam huruf selepas lam. Sepatutnya al-syamsiyah kan? Sebab lam tu ada. Tidak. Untuk syamsiyah ni, lam tu tak ada bunyi mati. Dia akan lompat, bacaan tu akan melompat ke huruf selepas lam. Asy-syamsiyah. Nanti kita akan tengok contoh lain. Ini sekadar maklumat awal tu. Supaya kita nampak, ini beza dia. Dalam qamariyah, al-qamariyah ada bunyi lam mati. Kalau syamsiyah, asy-syamsiyah. Lam dia ada tapi tidak ada bunyi. Lam mati dia ada tapi tidak ada bunyi. Itu secara seimbas lalu. Kita nak bezakan benda tu. Okey. Kita teruskan sambung lagi supaya lebih nampak. Lebih nampak. Apakah perbezaan ataupun tanda antara alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah? Apa beza dia? Macam mana, apa tanda dia? Macam mana kita nak bezakan dia, nak kenalkan dia? Okey. Segi perbezaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ni dia ada dua segi. Kita akan tengok dari segi. Yang pertama dari segi tulisan dia. Dari tulis. Segi tulis dia ada beza antara alif lam syamsiyah qamariyah, dan yang kedua kita akan tengok dari segi sebutan. Tadi kita dah terang dengan sebutan. Segi sebutannya alif lam qamariyah sebutnya ada bunyi lam. Alif lam syamsiyah sebutnya tidak ada bunyi lam. Itu segi sebutan tadi. Dari segi makna tadi.
takrifan dia supaya kita nampak. Okey, sekarang ni kita nak tengok, kita nak fokus beza dia dari segi tulisan. Ada budak tak pandai nak baca, bagi apa ni? Bagi buku, bagi kertas, okey baca. Tak kerti baca ustaz. Okey, ini untuk kemahiran yang kedua. Kita tengok je, kita dah dapat bezakan antara alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, ya. Tapi kalau dua-dua dapat, baguslah. Segi bacaan pun dapat beza, segi tulisan pun dapat beza, lagi bagus. Cumanya untuk murid yang tak berapa mahir nak baca, dia tengok pun dia dah dapat bezakan mana satu syamsiah, mana satu qamariyah. Okey. Beza segi tulisan dengan betul-betul. Alif lam qamariyah dari segi tulisan, alif lam dia, lam mati tadi, ada ditulis tanda mati. Lam mati dia tu ada tulis tanda mati. Kalau bahasa Arab biasa ni tanda bulat tu lah. Tanda mati, tanda bulat. Kalau dalam Al-Quran yang baru sekarang ni, Ustaz Osmani, dia tak tanda bulat dah. Tanda mati dia bentuk dia macam huruf C terbalik. Bentuk macam C terbalik tu, bukan C betul. C betul dia melengkung ke kiri kan. Ini C terbalik, dia melengkung ke kanan. Kalau dalam Quran lah. Kalau segi bahasa Arab biasa, tanda mati dia bulat. Tak apalah Ustaz terang dua-dua tu. Takut nanti keliru tanda mati. Ustaz, kenapa buku bahasa Arab tanda mati dia bulat? Kerana Quran tanda mati dia ya terangkan lah. Dalam buku biasanya tanda bulat dia tanda bulat tu tanda mati. Dalam Al-Quran Ustaz Osmani, tanda mati dia bukan bulat tanda mati dia macam C terbalik, bentuk C terbalik ke. Okey. Alif lam qamariyah, lam mati dia ada tanda mati, tanda bulat. Kalau buku biasa Arab biasa, tanda mati dia bulat, ada tanda mati dia. Lepas tu kita baca al-qamariyah, al-qamariyah. Manakala alif lam syamsiah, okey, alif lam syamsiah, segi tulisan dia ada lam mati juga. Ada lam matinya. Al tu ada, lam tu ada, tapi lam tu tidak diletakkan tanda mati. Atas lam tu tidak ada tanda bulat, tanda mati tak ada. Tidak ada. Tanda mati tidak diletakkan. Itu tanda yang pertama, alif lam syamsiah. Yang kedua, okey, tanda yang kedua kita nak tengok alif lam syamsiah ni, tanda kedua selain daripada lam mati dia tidak ada tanda, yang kedua huruf ketiga dalam perkataan tersebut, huruf ketiga. Huruf pertama apa? Huruf alif. Huruf kedua huruf lam. Huruf ketiga, maksudnya huruf ketiga tu patut. Kalau alif lam syamsiah, huruf ketiga dituliskan dengan tanda sabdu. Huruf tu bersabdu. Tahu bersabdu? Bentuk macam W kecil tu. Atas dia tu. Bentuk macam W kecil tu. Namanya sabdu. Syaddah. Bahasa Arab sebut tasydid ataupun syaddah. Asy-syamsiyah contohnya, asy-syamsiyah. Atas lam tidak ada tanda apa-apa, tanda mati pun tidak ada. Walaupun dia mati, tapi tidak ada tanda. Sebagai tanda dia tidak dibaca. Lam tu tidak ada bunyi. Dan di atas huruf shin, huruf ketiga tu huruf shin, alif lam shin kan, syamsiyah. Asy-syamsiyah, di atas huruf shin ada tanda sabdu. Itu tanda dia nak kenal alif lam syamsiyah. Yang pertama, tanda dia lam tidak ada sebagai tanda, walaupun dia mati tidak ada tanda mati, dan huruf selepas lam bersabdu. Itu syamsiyah. Kalau qamariyah, huruf lam mati dia ada tanda mati, dan huruf ketiga tu tak kisahlah bagaimana-mana pun. Okay? Tidak ada masalah dan tidak akan bersabdu. Sebab yang huruf 3 bersabdu tu untuk kumpulan alif lam syamsiyah. Okey. Ustaz tulis bawah tu huruf qamariyah, huruf syamsiyah. Kedua-duanya ada 14 huruf. Okey. Ada 14 huruf. Boleh rujuk notanya nanti. Okey. Boleh rujuk notanya nanti. Okey. Boleh rujuk notanya nanti ya.
Okey. Kita akan tengok satu-satu nanti, okey. Kedua-duanya ada 14 huruf. Okey, kedua-duanya ada 4 huruf. Ya, kita tengok secara imbas. Okey, huruf-hurufnya macam ni. Okey. Ada 14 huruf Kita tengok dalam gambar ini. Ada 14 huruf. Yang sebelah yang sebelah kanan tu alif lam syamsiah. Melibatkan huruf ta, huruf sa, huruf sad, huruf ra, huruf ta, huruf zai, huruf zal, huruf sin, huruf nun, huruf dal, huruf shin, huruf za, huruf dad, huruf lam. Ada 14. Manakala kumpulan alif lam qamariyah ada 14 huruf juga. Hamzah, huruf ba, huruf ghin, huruf ha, huruf jim, huruf kaf, huruf waw, huruf kha, huruf fa, huruf ain, huruf qaf, huruf ya, huruf mim, huruf ha. 14 huruf juga Dia ada kumpulan-kumpulan dia. Apa kaitan dengan huruf ni? Maksudnya kita nak kenalkan dulu, nak bezakan tu. Kalau kita hafal huruf ni, inilah huruf ketiga selepas huruf alif lam. Huruf ketiga dia kita boleh tengok. Contohnya kalau huruf ketiga dia huruf ta. Cuba tengok huruf ta dia ada kolom mana? Wala syamsiah kan. Jadi perkataan tu adalah alif lam syamsiah. At-taifatu, at-ta, dam dia tak ada bunyi. Okey? Boleh? Kumpulan ya. Kalau boleh hafal lah. Kalau tak boleh hafal pun sebenarnya tak ada masalah sebenarnya. Kita cara baca pun kita dapat beza dah. Ini kemahiran orang tak berapa nak mahir nak baca lah. Dia hafal huruf saja. Okey? Okey, kita tengok contoh secara imbas lalu. Okey? Huruf qamariyah, huruf syamsiah ini dia bagi huruf dan bagi contoh perkataan dia. Lagi senang nampak. Okey. Yang warna biru sebelah kanan itu kumpulan qamariyah, yang warna warna pink apa tu? Sebelah tu warna purple ke warna pink, tak pasti. Yang sebelah kiri itu kumpulan syamsiah. Dia bagi huruf, dia bagi contoh ya. Okey, kita tengok qamariyah contoh qamariyah. Huruf dia hamzah. Huruf dia hamzah. Contoh perkataan dia al-abu. 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 Kan bunyi jelas lam tu. Al-abu. Okey, contoh yang kedua huruf ba. Al-babu. Al-babu. Tu lam mati dia. Lam mati dia bunyi. Segi tulisan pun ada tanda mati dekat lam tu. Contoh ketiga huruf jim. Al-jannatu. Al-jannatu. Lam mati Contoh huruf keempat huruf ha. Al-himaru. Al-himaru. Lam mati juga bunyi. Contoh qamariyah yang kelima huruf kha. Al-khubzu. Al-khubzu. Okey, sama juga jelas lam mati dia bunyi. Segi tulisan pun ada tanda mati. Contoh yang keempat huruf ain. Al-ainu. Al-ainu. Okey. Al-ainu jelas bunyi lam. Contoh yang ketujuh huruf ghin. Al-ghada'u. 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 Sama juga bunyi lam. Contoh ke-8 huruf fa. Al-famu. Al-famu. Contoh ke-9 huruf qaf. Al-qamaru. Tadi kita cakap al-qamariyah, sama juga tu. Ada perkataan sama je. Al-qamaru. Bunyi lam mati tu jelas. Contoh ke-10 huruf kaf. Al-kalbu. 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 Contoh ke-11 huruf mim. Al-ma'u. Al-ma'u. Contoh ke-12 huruf waw. Al-waladu. Al-waladu. Contoh ke-13 huruf ha. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Dan contoh yang ke-14, contoh terakhir huruf qamariyah iaitu huruf ya. Al-yadu.
al-yadu. Okey, jelaskan bacaan kan. Yang sebelah kanan tu semua al. Jelas bunyi lam. Lam mati dia jelas. Segi bacaan jelas bunyi lam mati. Segi tulisan lam mati dia ditandakan dengan tanda mati. Okey, cuba kita tengok contoh alif lam syamsiah. Yang sebelah kiri ya. Dalam video tu sebelah kiri tangan sebelah tinggi tangan kamu Okey. Cuba tengok contoh Huruf pertama ta. Huruf syamsiah pertama huruf ta. Contoh dia at-tajiru. At-tajiru. Atta. Dia tak baca lam tu. Lam tu tidak dibunyikan. Suruh melompat terus melompat kepada huruf ta. Dan lam mati tidak ditanda dengan tanda mati kosong macam tu saja. Yang macam Ustaz terangkan tadi nampak tu. Saya contoh kan. Tadi Ustaz baca je tak nampak contoh. Ini nampak contoh dia. Okey, huruf kedua huruf sa. Sa lembut contoh dia as-saubu. 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 Tak ada bunyi lam terus lompat huruf sa. Huruf sa bersabdu. Tengok huruf ketiga bersabdu. Contoh yang ketiga huruf dal. Addiku. Addiku. Tak ada bunyi lam. Huruf dal bersabdu. Contoh yang keempat huruf zal. Az-zahabu. Az-zahabu. Lam tak ada bunyi kan? Tak ada bunyi langsung lam tu. Ada tapi tak ada macam tidak ada fungsi tidak ada bunyi dia. Huruf zal bersabdu huruf tiga. Contoh kelima ra. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Huruf ra bersabdu, lam tidak ada bunyi. Contoh keenam az-zai. Zai. Az-zahratu. Az-zahratu. Okey, zai bersabdu huruf tiga. Lam tidak ada tanda apa-apa, lam tak ada bunyi. Huruf ketujuh huruf sin. Contoh dia as-samaku. As-samaku. Okey, as-samaku. Terus masuk dalam huruf sin kan. Sin bersabdu. Okey, huruf tiga bersabdu. Lam tidak ada tanda apa-apa. Ustaz ulang-ulang sebut tu supaya lebih jelas. Lebih jelas tanda dia tu. Segi bacaan dan segi tulisan. Okey, ke-8 huruf shin. Asy-syamsu. Asy-syamsu. Shin bersabdu, lam tidak ada tanda, tak ada bunyi. Ke-9 sad. As-sadru. As-sadru. Huruf sad bersabdu, lam tidak ada tanda, lam tidak ada bunyi. Huruf dad. Ke-10 huruf dad. Ad-dhaifu. Ad-dhaifu. Huruf ketiga bersabdu, huruf lam tidak ada tanda, tak ada bunyi. Yang ke-11 huruf ta. At-talibu. At-talibu. Tidak ada bunyi lam mati. Huruf ta bersabdu, tanda dia. Huruf ke-12 huruf za. Az-zuhru. Az-zuhru. Az-zuhru ke az-zuhru tu? Ustaz tak apa nampak sangat Dua-dua tu ada makna Az-zuhru pun boleh, az-zuhru pun boleh. Makna lain-lain. Tapi dua-dua tu ada makna. Tak apa jelas sangat. Az-zuhru pun boleh, az-zuhru pun boleh, tak ada masalah huruf za bersabdu, huruf lam mati tidak ada tanda. Yang ke-13 huruf lam. Al-lahmu. Al-lahmu. Huruf kedua lam tu mati, tidak ada tanda. Huruf ketiga lam bersabdu. Huruf ketiga bersabdu Dan yang terakhir huruf nun. An-najmu. An-najmu. Okey, huruf nun bersabdu, huruf tiga, huruf lam tidak ada tanda, tidak dibaca. Cuba perhatikan betul-betul contoh ni. Ini contoh perkataan saja, banyak lagi perkataan-perkataan lain. Supaya kita nampak yang sebelah kanan tu huruf alif lam qamariyah semua al bunyi dia. Okey. Yang sebelah kiri tu syamsiah dia masuk, dia melompat dalam lam alif tu
terus melompat kepada huruf yang ketiga. Cuma yang mengelirukan sikit, pada alif lam syamsiah, contoh yang ke-13 huruf lam. Dia bunyi memang bunyi juga macam tu. Tapi situ lam bersabdu. Ingat, lam bersabdu. Bukan lam mati terus, lam bersabdu. Konsep sabdu ni, huruf lam bersabdu ni, kalau kita ingat pernah belajar dulu, lam bersabdu ni dia mati, dia hidup balik. Dia ada dua kali. Lam bersabdu maknanya lam dua kali. Lam pertama mati, lam kedua hidup balik. Yang terang tadi ada lam qamariyah tadi, lam dia mati terus. Yang syamsiah ni dia berbaris, lam dia berbaris. Al-lahmu bunyi al juga mula-mula kan, tapi la bunyi ada baris lagi. Dia masuk dalam kumpulan syamsiah, dia tak masuk dalam kumpulan qamariyah. Dia mengilukan sikit pada huruf lam lah, dia macam pelik sikit. Tapi kalau kita tengok tanda dia, huruf ketiga bersabdu. Tengok alif lam lam. Lam yang ketiga tu, lam yang kedua tu, huruf ketiga tu bersabdu. Itu tandanya dia sebagai kumpulan syamsiah. Okey. Semoga penerangan ini membuatkan kamu faham tentang kemahiran mengenal alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Okey. Semoga kita berjumpa lagi dalam silsilah catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.